Lukman Hakim. Saya dengar sendi ni daripada ayah saya sendiri, yang mana dia dah guna sendi ni dalam 5 botol untuk dia punya osteoarthritis. Jadi bila selepas diguna tu hasilnya memang positif lah. Dia dah hilang osteoarthritis tu. Jadi sekarang ni saya pun mungkin masalah genetik kan, jadi terkena pada saya. So saya pun rasa saya kena cubalah sendi ni sama. So, bapak sebelum ni memang ada sakit arthritis berapa lama? Dia dalam setahun setengah. Setahun setengah lah. Lepas dia cuba produk sendi lebih kurang dalam 2 bulan. Lebih kurang dalam, saya tak pasti bulan, tapi dalam 5 botol lah. 5 botol 2 bulan lebih lah. Bulan lebih lah. So memang ada dia dah memang positif. Dia dah tak ada dah. Macam bengkak-bengkak sendi pun dah tak ada. Alhamdulillah. Semua kuasa Tuhan abang. So kena continue makan sebab jadi sekarang ni saya nak mencuba untuk diri saya sendirilah untuk ni. Okey bang, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam kuliah subuh Taman Syurga Maya, tim kuliah subuh Syamsul Debat TKSSD. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, diucapkan terima kasih banyak kepada Sendi, iaitu produk yang telah menaja kuliah subuh pada pagi ini. Dan begitu juga kita akan menyambung tuan-tuan dan puan-puan sekalian kepada topik yang telah pun kita berhenti hari itu. InsyaAllah hari ini kita akan sambung dengan tajuk berbakti kepada kedua orang tua. Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kutanya Rasulullah SAW, apakah amal yang disukai oleh Allah? Baginda menjawab, salat tepat pada waktunya. Kutanya lagi, lalu apa? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku tanya lagi, lalu apa lagi? Baginda menjawab, jihad. Imam Muslim dan lainnya merawikan, tidak ada seorang anak dapat membalas jasa orang tuanya, melainkan dia membeli seorang hamba dan memerdekakannya. Tuan-tuan dan puan sekalian, Imam Muslim merawikan seorang lelaki menghadap Rasulullah SAW sambil berkata, aku berjanji pada engkau untuk berhijrah dan berjihad semata-mata mengharapkan pahala. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah salah satu orang tuamu hidup? Lelaki itu menjawab, ya, malahan kedua-duanya masih hidup. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau ingin mendapat pahala dari Allah? Lelaki itu menjawab, ya. Lalu baginda bersabda, pulanglah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada mereka. Abu Ya'la dan Tabrani merawikan dengan sanadnya, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, aku ingin berjihad namun aku tidak mampu. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah salah seorang orang tua masih hidup? Dia jawab, ibuku masih hidup. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mohonlah kepada Allah untuk berbakti kepadanya. Jika engkau berbuat demikian, maka samalah dengan engkau berhaji, berumrah dan berjihad. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak tunjukkan kat sini betapa besarnya pahala kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Itulah jihad yang sebenarnya. Itulah perjuangan yang sebenarnya. Sebab bukan senang nak jaga orang tua ni. Kan? Nak pula bila orang tua tu dah lanjut usia. Kan? Dengan macam-macam penyakit, dengan macam-macam ragam, dengan macam-macam ni. Macam mana kita dulu masa kecil, macam-macam ragam, mak ayah kita jaga kita. Macam tu jugalah Allah bagi peluang untuk kita jaga mak ayah kita apabila mereka sudah mula lupa, dah mula tidak berapa ingat, dah mula ada macam-macam penyakit, macam-macam kekurangan-kekurangan yang lain. Jadi inilah sebenarnya menuntut kepada kesabaran kita sebagai anak-anak. Menurut satu hadis riwayat Tabrani, ya Rasulullah, aku ingin berjihad fi sabilillah. Rasulullah SAW bertanya, apakah ibu masih hidup? Jawabnya benar. Benar, Rasulullah SAW berkata, jagalah dia kerana di sana ada syurga. Menurut riwayat Ibnu Majah, ya Rasulullah, apakah hak kedua orang tua pada anaknya? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah syurga dan nerakamu. Itu dia hak. Bila anak tanya, apakah hak orang tua kepada anaknya? Maka Nabi kata, mereka adalah syurga dan nerakamu. Nak masuk syurga, buat baik pada orang tua. Kalau kita tak buat baik pada orang tua, alamat tuan-tuan dan sekalian, ada harapan lah kita ke neraka. Na'udzubillah. Dan riwayat Ibnu Majah dan Nasa'i serta disahihkan oleh Al-Hakim, ya Rasulullah, aku ingin berperang, maka aku datang meminta penunjukmu. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu masih ada ibu? Lelaki itu menjawab, ya. Lalu Nabi SAW berkata, jagalah mereka, sesungguhnya syurga terletak di bawah tapak kakinya. Dalam riwayat yang sahih dikatakan, apakah engkau masih ada kedua orang tua? Jawabnya ya. Benar, Rasulullah SAW berkata, jagalah mereka, sesungguhnya syurga terletak di bawah tapak kaki mereka. Malah At-Tirmizi membenarkannya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah
SAW menyatakan bahawa ada seorang lelaki datang kepadanya lalu berkata, aku ada isteri sedangkan ibuku meminta aku menceraikannya sahaja. Dia berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu adalah kunci pintu syurga. Jika mahu aku hilangkan saja atau aku menjaganya. Maknanya Ibn Hibban maknanya dalam hal ini menunjukkan bahawa bila kena buat pilihan kan dalam hal tu macam mana pun kena utamakan ibu kita. Tapi kalau dalam keadaan ada pertentangan dua-duanya kita ni, maka kita kena cakap elok-elok dengan mak kita, pujuk mak kita elok-elok, insya-Allah tuan-tuan sekalian ya. Ibn Hibban dalam sahihnya, seorang lelaki datang kepada Abu Darda seraya berkata, bapaku selalu bersamaku hingga mengahwinkan aku. Kini beliau meminta aku ceraikan isteriku. Abu Darda berkata, aku tidak memerintahkan engkau menderhakakan kepada orang tuamu dan tidak pula aku perintahkan engkau ceraikan isterimu. Hanya jika engkau mahu, kuceritakan apa yang kudengar dari Rasulullah SAW. Baginda bersabda, orang tua itu kunci pintu syurga. Peliharalah itu jika kamu mahu atau kamu tinggalkan saja. Maksudnya kalau kita nak teruskan, macam mana pun kena dapat redha, dapat kerelaan, dapat restu daripada mak ayah kita. Macam mana pun. Kan? Ini selalu jadi pertikaian ni kan. Tak apa, dalam masyarakat ini bukan sewenang-wenangnya bila mak kata suruh cerai itu cerai, tak. Tetapi kita kena kaji dulu. Apa sebabnya mak kita ni tak setuju. Ambil maklumat pada mak kita, kemudian kita pujuklah mak kita baik-baik. Dan isteri pula kenalah sentiasa improve dari masa ke semasa. Ya. Imam yang keempat dari Ibn Umar berkata, aku punya isteri yang kucintai namun Umar membencinya. Dia menyuruhku menceraikannya tapi aku menolak. Dia datang kepada Rasulullah SAW menceritakan hal itu padanya. Lalu Rasulullah SAW perintahkan aku menceraikan isteriku. Imam Ahmad dengan sanad sahih, siapa ingin berbakti kepada kedua orang tuanya serta bersilaturahim, Abu Ya'la dan yang lainnya, siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, beruntunglah dia, Allah akan panjangkan umurnya. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, seorang lelaki akan terhalang rezekinya sebab dosa yang dilakukannya, tidak mampu menolak takdir kecuali dia dan tidak boleh menambah umur kecuali berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada kekuatan, reason dan sebagainya bab cerai-berai ni, tu kena hati-hati. Memang saya baca ni macam ni, bukan kata tak suruh ikut. Maknanya tanya dulu, mungkin mak ayah kita tu ada alasan yang kuat. Isteri kamu ni dah macam ni, isteri kamu ni dah mempergunakan kamu. Cek balik, betul tak ada tak kebenaran kewajarannya. Mungkin isteri dah durhaka, nusyus dan sebagainya. Begitu juga dalam keadaan anak perempuan dengan suami. Anak perempuan dengan suami pun macam mana pun dia kena taat suami. Tapi taat setakat mana? Kena tengok pula. Kalau suaminya itu menggalakkan dia buat benda-benda yang melanggar syariat, maka dalam hal itulah, maka haruslah baginya pergi ke pejabat agama untuk membuat pengaduan dan juga memohon apa yang sewajarnya. Al-Hakim merawikan, maafkanlah isteri orang, maka isterimu akan memaafkanmu. Berbaktilah kepada orang tuamu, maka anakmu akan berbakti kepadamu. At-Tabrani dengan sanad hasan menyatakan, berbaktilah pada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu, dan maafkanlah, maka isterimu akan memaafkanmu. Yang mendapat Imam Muslim, hinalah dia. Ditanyakan siapa dia? Rasulullah baginda menjawab, iaitu orang yang mendapati kedua orang tua di sisinya telah tua atau salah satunya, kemudian dia tidak masuk syurga atau mereka tidak memasukkannya ke dalam syurga. Maknanya dia melawan mak ayah, tak jaga mak ayah dia betul-betul, tuan-tuan. At-Tabrani dengan salah satu sanadnya dari Hasan, Nabi SAW naik ke mimbar lalu baginda bersabda, amin, amin, amin. Kemudian baginda bersabda, Jibril telah datang kepada aku, dia bertanya, ya Muhammad, Nabi naik mimbar, tiba-tiba Nabi sebut amin, amin, amin. Semua sahabat, peliklah apa yang kau aminkan Rasulullah. Maka Nabi kata, Jibril telah datang kepada aku, dia bertanya, ya Muhammad, siapa yang menemui bulan Ramadan, lalu dia mati, tidak diampuni dan dimasukkan ke neraka, kemudian Allah menjauhkannya, katakanlah amin. Dia kata amin. Maka aku berkata amin. Dia berkata, siapa mendengar nama engkau disebut namun dia tidak membaca selawat untukmu, dia mati dan masuk neraka lalu Allah menjauhkannya, katakanlah amin. Dia kata amin. Maka aku pun berkata amin. Dia berkata, siapa menemui salah satu kedua orang tuanya, dia tidak berbakti kepadanya, lalu mati masuk neraka, namun Allah menjauhkannya, katakanlah amin, amin. Maka aku berkata amin. Malah Ibnu Hibban dalam sahihnya juga merawikan, hanya di situ dia berkata, sesiapa yang menemui kedua orang tuanya atau salah satunya dan dia tidak berbakti kepadanya, dia mati masuk neraka dan Allah menjauhkannya, katakanlah amin. Maka aku berkata amin. Makna tuan-tuan sekalian, dan keadaan itu termasuklah juga tak jaga orang tua, tak diampunkan dosa kita, maka hinalah kita, kata Nabi. Nabi kata amin. Imam Bukhari dan Muslim merawikan, ya Rasulullah, siapakah orang yang berhak aku pergauli dengan baik? Baginda menjawab, ibumu.
Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Baginda menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, siapa lagi? Baginda menjawab, bapamu. Mana nak tunjuk 3 kali ibumu, kali ketiga, lepas 3 kali itu barulah ayahmu. Juga Asy-Syaikhan merawikan dari Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anha, dia berkata, ibuku datang kepadaku, dia seorang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Maka aku minta fatwa Rasulullah SAW. Aku berkata, ibuku datang kepadaku sedangkan dia benci kepada Islam. Perlukah aku menemuinya? Nabi SAW menjawab, ya, temuilah dia. Ibn Hibban merawikan, keredaan Allah itu bergantung kepada keredaan kedua ibu bapa dan kemurkaan Allah juga bergantung kepada kemarahan kedua orang tua. Dan dalam hadis riwayat At-Tabrani, taat kepada Allah juga bermakna taat kepada orang tua, serta menderhakainya juga bermakna menderhakai terhadap orang tua. Dalam hadis riwayat Al-Bazzar, redha Tuhan itu terhadap dalam redha orang tua, serta kemurkaannya terdapat dalam kemarahan kedua orang tua. Dalam satu riwayat At-Tirmizi, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, aku telah melakukan dosa besar, bolehkah aku bertaubat? Nabi SAW bertanya, apakah engkau ada ibu? Dia jawab, tidak. Nabi SAW tanya lagi, apakah ada mak saudara? Dia menjawab, ada. Kemudian Nabi SAW bersabda, berbaktilah kepadanya. Mana lepas mak kita tak ada, cari mak saudara adik-beradik dengan mak kita itu, juga kita kena berbakti kepadanya. Ya? Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, ya Rasulullah, bolehkah aku berbakti kepada kedua orang tuaku dengan sesuatu setelah dia meninggal? Maknanya kalau mak ayah kita dah meninggal, boleh tak kita nak berbakti kepadanya? Maka Nabi SAW menjawab, boleh, dengan mendoakan mereka, memohon diampunkan mereka, menepati janjinya setelah mereka meninggal, menghubungi sanak saudara yang hanya boleh dihubungi dengan mereka setelah memuliakan teman mereka. Ibn Hibban juga merawikan dan menambahkan, seorang lelaki berkata, alangkah banyak dan baiknya itu ya Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya, amalkanlah ia. Buat baik dengan adik-beradik, saudara mara, mak kita. Kalau ada hutang, dia ada hajat, dia tak pernah buat lagi, kita buatkan. Jadi makna kata ini salah satu cara kita nak beramal kepada mereka yang dah tak ada. Macam saya sendiri pun, kawan-kawan arwah abah saya dulu, saya ajak belanja makan, saya belanja makan untuk dia, alhamdulillah. Itu juga salah satu cara sebenarnya yang kita boleh buat. Dalam hadis riwayat Muslim, Ibnu Umar berjumpa dengan seorang lelaki Arabi di tengah perjalanan ke Mekah. Segera Ibnu Umar memberikan salam, menumpangkannya di atas himarnya. Himar ni kaldai lah. Serta memberikan serban di kepalanya kepadanya. Ibnu Dinar bertanya, aku berkata, semoga Allah membalas kebaikanmu. Sungguhnya mereka Arabi cukup dengan sedikit. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya ayah orang itu adalah teman ayahku, yakni Umar bin Khattab. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik berbakti adalah bersilaturahim seorang anak kepada keluarga teman ayahnya. Maknanya buat baik dengan keluarga sahabat kepada ayahnya yang dah tak ada. Dalam riwayat Ibn Hibban dari Abu Burdah, dia berkata, aku pergi ke Madinah dan kemudian Abdullah bin Umar mendatangiku. Seraya dia berkata, tahukah engkau mengapa aku mendatangimu? Aku berkata, tidak. Lalu ia berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, siapa suka bersilaturahim kepada ayahnya dikubur, bersilaturahim kepada saudara-saudara ayahnya setelah dia meninggal, dan sesungguhnya antara ayahku Umar dan ayahmu adalah saudara dan kawan, maka aku suka untuk menyambungnya. Dalam hadis Asy-Syaikhan maupun lainnya masyhur dengan riwayat yang bermacam-macam, disebutkan bahawa dahulu ada 3 orang yang suka keluar menziarahi keluarganya. Pada satu hari di tengah perjalanan mereka ditimpa hujan dan berteduh di dalam sebuah gua. Tiba-tiba ada sebuah batu besar menutupi pintu gua tersebut. Mereka berkata, batu ini tidak akan terbuka kecuali jika kalian berdoa dengan kesalehan amal kalian. Dalam sebuah riwayat, setengah mereka berkata, ingatlah akan apakah amal baik yang telah engkau perbuat untuk Allah, lalu berdoalah dengan supaya Allah membuka pintu batu itu. Dan riwayat yang lain lagi, batu telah jatuh dan menutupi pintu gua yang tahu tempat kalian hanyalah Allah. Maka berdoalah kepada Allah dengan amal yang telah kamu lakukan. Kemudian salah seorang berdoa, ya Allah, aku ada kedua orang tua yang telah tua. Tidak pernah aku minum sebelum mereka minum. Pada satu hari aku mencari kayu. Sebelum mereka tidur, aku memerahkan susu untuk mereka. Apabila sudah siap memerah, aku lihat mereka sudah tidur. Namun aku tidak suka minum sebelum mereka. Maka aku berdiri sambil memegang gelas di tanganku, sambil menanti mereka hingga mereka bangun hingga pagi. Dan bila mereka bangun dan meminum susunya, ya Allah, jika sekiranya aku berbuat demikian hanya mengharapkan redha-Mu, maka bukakanlah batu yang menghalang kami ini. Lalu batu itu bergerak sedikit demi sedikit, di mana mereka boleh keluar. Nak tunjukkan hebatnya ganjaran Allah bagi untuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Dalam satu riwayat, aku ada anak kecil dan pekerjaanku ialah mengembala. Apabila aku memerah susu, aku dahulukan kedua orang tuaku sebelum anakku, dan pada satu hari aku pergi mencari kayu sehingga ke petang. Kulihat kedua orang tuaku telah tidur. Lalu aku merah susu sebagaimana biasa. Aku bawa susu dekat pada mereka. Namun aku tidak membangunkan mereka. Serta aku tidak suka mendahulukan anakku sebelum mereka.
Padahal anak-anakku merengek-rengek berada bersamaku. Demikianlah keadaanku dan keadaan mereka hingga terbit fajar. Jika engkau tahu aku membuat demikian semata-mata mengharapkan redha-Mu, maka bukakanlah batu ini hingga mereka dapat melihat langit. Kemudian yang lain menyebutkan dia telah menjaga dirinya daripada perbuatan zina dengan anak perempuan pamannya, pakcik inilah. Serta yang lain juga menyebutkan dia telah memelihara harta pekerjaannya, maka terbukalah batu itu hingga mereka dapat keluar dan meneruskan perjalanannya. Makanya tuan-tuan sekalian, kesimpulan yang dapat kita lihat di sini adalah maknanya pintu ni bila terbuka atas doa kita ni cepat makbul apabila kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh yang demikian, berbaktilah kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan dengan cara ini tuan-tuan sekalian, hidup kita diberkati dan dimakbulkan segala permohonan, doa dan permintaan kita. Tuan-tuan sekalian, cukup setakat itu untuk kuliah subuh pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak kepada Produk Sendi yang menaja kuliah subuh kita pada pagi ini. Semuanya baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sejak lepas dah makcik minum air ni, alhamdulillah sakit itu makcik beransur okey. Daripada susah nak bangun, makcik senang bangun. Dan kawan-kawan makcik pun tengok makcik berjalan macam lepas kudung sekarang ni. Laju. Benda ni. Berapa botol Jadi lah? berkesan lah untuk makcik. Sekarang makcik minum 2 botol. Alhamdulillah. Jadi orang kata itu yang daripada tengok keadaan makcik. Kawan makcik tanya lama, makcik kata tu tengok pada tidak balas pada makcik dulu. Kalau makcik berjaya, bila orang tengok alhamdulillah makcik dah makin cergas. Makin tak ada lah macam dulu tak angkut jalan. Jalan lah. Tu dia orang nak juga tak gitu. Sikit ya.